السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya saya dan tuan-tuan kita dapat hadir pada malam ini meneruskan janji temu kita melalui kuliah bulanan pada hari Jumaat minggu yang terakhir, dan pada malam ini insya-Allah kita akan cuba mengkaji dan mendengar perbincangan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah Nabi ini kita akan telusuri. Kita akan membaca catatan-catatan yang ditulis secara ringkas oleh seorang tokoh ulama yang terkenal, Dr. Mustafa As-Sibai. Itu pengarang atau penulis kitab kita ini. Dia tulis satu ringkasan berkaitan dengan sejarah hidup Nabi. Oleh kerana kuliah ini bulanan, kita jumpa sebulan sekali, elok kita ambil buku yang ringkas yang boleh sama-sama kita dengar dan kita ambil pengajaran. Menariknya, beliau namakan buku ini As-Sirah An-Nabawiyah, Durus wa Ibar, yakni sirah Nabi, pelajaran-pelajaran yang boleh dipetik dan pengajaran, ibrah yang boleh dijadikan panduan. Jadi dia tak cerita sejarah semata-mata. Kita tak baca sirah ini kosong, atau kita tak dengar cerita Nabi ini semata-mata seperti cerita-cerita sejarah yang kita belajar dan kita dengar tentang tokoh-tokoh yang lain. Sejarah ni mata pelajaran yang wajib kita belajar, apatah lagi sirah Nabi kita. Dan sirah Nabi ini pada pandangan majoriti di kalangan ulama memang kena ditekankan, mesti diberikan pendedahan kepada ahli keluarga. Bahkan di kalangan sahabat Nabi, mereka ajar anak-anak mereka sirah seperti mana mereka mengajar Al-Quran. Berat, penting Quran itu diajar, ditekankan, dilatih, diasuh dari kecil. Macam itulah mereka ajar sirah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, tanda dan bukti kata kita sayang kepada Nabi ni,
walaupun tidaklah sampai kepada berdosa, tapi seeloknya adalah satu buku sirah di rumah. Ada tak? Buku apa yang ada di rumah? Di rak tuan-tuan tu ada buku agama kan? Mesti ada buku agama kan, tak ada langsung. Di rak kita tu kita ada buku. Of course, Quran mesti ada. Yang kedua, terjemahan Quran mesti ada. Ni senarai semak, kena ada apa dekat rak buku rumah kita. Nombor satu, Quran kena ada. Kecuali lah kalau kita, keluarga kita tu semua hafal kan? Kalau hafal semua tak gaduh lah, tapi Quran ada. Yang kedua, ni himpun duit. Kalau tak ada lagi, himpun sikit-sikit. Malam ni kalau teringat nak pergi makan ikan bakar, tak payah duit tu beli, saya nak kata. Yang kedua, terjemahan kepada Al-Quran. Dulu saya bagi tahu kat tuan-tuan, terjemahan yang murah, yang bukan sahaja murah tetapi diakui baik, tafsir pimpinan Ar-Rahman yang Jawi tu, ataupun yang Rumi pun boleh juga. Satu jilid ya, RM50 kalau tak silap, RM50 lengkap, 30 juzuk terjemahan, translation. Kerana memang kewajipan kita orang Islam membaca dengan betul dan memahami bacaan, sekurang-kurangnya juz amma. Juz amma tu wajiblah kita faham makna dia. Watini wa zaitun. Kalau orang tanya apa dia watini wa zaitun, kita sekurang-kurangnya boleh jawablah demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Tahu yang tu pun kira besar dah tu. Kena ada. Baca tak baca tu soal nombor 2, beli dulu bagi ada. Yang ketiga lah Quran, terjemahan yang ketiga, buku sirah. Buku sirah, sirah Nabi. Bermula daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada hari kewafatan Nabi. Dia lahir, kemudian diasuh oleh siapa, dibesarkan oleh siapa, disusukan oleh siapa, menikah dengan siapa, isteri-isteri dia siapa dia, boleh berapa orang anak, anak mana yang hidup lama, siapa menantu dia, di mana dia dapat wahyu, peperangan-peperangan yang dilalui dan ditempuh oleh Nabi, semua tu kena tahu. Ni Nabi kita Jadi beli buku sirah yang terjemahan pun tak apa. Seelok-eloknya kalau tuan-tuan nak yang bahasa Melayu yang telah diterjemahkan, ada banyak di pasaran. Boleh cari As-Sirah An-Nabawiyah, Sirah Rasul Dr. Safiyur Rahman, terjemahan Yadim. Terjemahan Yadim. Yadim terjemah, tahu Yadim? Kita ada Jakim, kita ada Yapim. Yang ni Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dia terjemah buku tu, bagus, bahasa Melayu. Jadi kita baca. Dia bagi tahu Nabi beranak bila, kemudian jadi macam mana waktu kecil, sampailah Nabi wafat. Sirah Nabi. Lepas tu buku-buku lain lah, banyak lagi. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, itu sedikit sebanyak perkara yang
kena buatlah. Kena bertindak. Sekurang-kurangnya kalau kita mati, buku tu boleh diwarisi oleh anak cucu kita. Jangan takut tak sesat lah kalau beli buku. Dia kata, saya takutlah siapa yang baca buku tak ada guru ni sesat. Saya tak tahulah, tapi yang kita duk nampak yang memang sesat, yang tak baca. Kadang-kadang kita ditakutkan. Siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Palsu. Bohong, Nabi tak kata. Siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Yang syaitan ni yang apa? Syaitan ni yang tak belajar tu syaitan lah. Cuba ditakut-takutkan. Jangan baca, nanti sesat. Lepas tu tak mau bagi sesat, tak payah baca. Bila tak payah baca, tak sesat. Betul tak? Sebab itu budaya membaca, bila malas nak baca, apa sahaja yang disampaikan oleh orang, dia telan. Itu yang mudah kena scam tu. Itu yang mudah pelaburan nu lah, pelaburan ni lah, ubat nu lah, ubat ni lah, tekan-tekan, cerah duit dalam bank, dia duk buat kelut. Bila pergi balai, polis tanya, macam mana boleh hilang? Saya duk baca tu, mereka kata kalau bubuh RM5 dapat RM5,000. Lepas tu saya tekan lah. Lepas tekan, dia kata kena buh nombor akaun. Lepas tu buh tak? Buh. Walhal banyak ni I'lan peringatan daripada polis, daripada apa semua agensi ni, jangan percaya. Tak ada pejabat-pejabat kerajaan ni nak telefon ni semua kerja skema banyak, tapi tak baca. Habis rajin dia baca apa? Habis rajin dia baca apa? Dia baca tajuk. Surat khabar tu tak ada 5 minit habis. Habis abang? Habis lah. Cepat abang baca. Kau baca tajuk. Jadi sebab itu golongan-golongan yang ceramah, yang ajar benda-benda palsu, dongeng, mengarut ni diterima oleh kerana sifat masyarakat yang mudah percaya, mudah terima dan malas nak cek. Ini realiti dia. Nampak? Dia malas nak cek, dia malas nak tanya apa orang habaq, percaya. Petua apa mana halatah dalam Facebook, petua ibu, petua nenek, apa masakkan apa semua, petua baca ni 30 kali, baca nu 60 kali. Apa? Pasal apa? Orang tanya sepatah betul ke? Nak tanya betul ke tak tu pun malas. Duit kot, tak betul takkan nak duk nak orang nak. So hadirin mukminin. Sama dengan mengundi. Dia berpuluh tahun dah. Aku tak kira, aku kira. Faham tak? Faham ke tak? Faham ke? Bacalah sikit. Siapa dia? Kenal ke dah? Dia nak buat apa? Ini hidup-hidup. Siapa dia calon? Toh lesung batu ke? Apa dia ni sagak nyok?
Lepas tu hang panggah, aku panggah. Hang tak baca lagi? Malah aku, ya Rabbi. Urusan besar. Agama, bukan politik tu, agama kita. Nak baca sikit. Kena ada satu sikap nak ambil tahu. Ni agama. Baik. Itu sikit intro lah. Tak baca lagi ni intro. Baik. Dia mula dengan beberapa peristiwa sambungan ni, turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang kitab kita ni, menerima wahyu ketika berusia 40 tahun. Kira umur 40 ni ada makna lah kan. Sekali kita tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik, artinya menerima wahyu yang pertama, declare, kata dia tu rasul pada umur 40. Sebab itu dia wafat pada umur 63. Dia bawa risalah 23 tahun. 13 tahun fasa Mekah, 10 fasa Madinah. 23 tahun. Dia naik umur 40, dia wafat umur 63. Suruh Al-Quran turun kepada Nabi dalam tempoh 23 tahun secara berperingkat. Al-Quran juga sebut tentang umur 40 ni. Dalam Quran dia ada sebut tentang isu umur 40. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa umur 40? Saya tak tahulah. Tapi Quran kata bila sampai umur 40, dia sampai pada satu masa yang matang. Jadi 40 ni ialah satu umur menentukan corak hidup kita. Kerana orang bila dia sampai, dia touch 40 tu, dia telah sampai kepada masa yang disebut sebagai matang. Matang ni artinya apa? Dia telah boleh berfikir dengan masa, menimbang antara baik dan buruk, kerana dia telah menempuh pengalaman yang agak panjang. 40 ni kira matured lah, orang putih kata, masak lah. Tapi kalau 40 pun tengok duk kelabu asam lagi. Kalau sumpah 40. Kadang-kadang umur 30-an mungkin gopoh, mungkin darahnya panas, semangatnya membara. Keputusan-keputusan dan tindak tanduk tu mungkin agak laju. Tapi orang 40 ni dia dah tempuh. Mungkin dia pernah silap lah. So Nabi Allah lantik 40 ni sesuai untuk memegang amanah. Boleh. Tapi bukanlah 100% atas umur tu. Kan? Kalau muda sikit pun okey, tak apalah. Tapi 40 ni menarik, Quran ada sebut. Baik. Ketika umur Nabi genap 40 tahun, turunlah Jibril alaihi salam kepada baginda dengan membawa wahyu. Ia turun menurut pendapat Dr. Mustafa As-Sibai, dia kata menurut beliau lah, dia turun pada hari Isnin 17 hari bulan Ramadan. 17 tu kita di Malaysia nuzul Quran.
So dia kata turun hari Isnin 17 Ramadan. Hari itulah first Nabi bertemu dengan Jibril. Baik. Kemudian dia bawa dalil cerita tentang bagaimana datangnya wahyu kepada Nabi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pertemuan pertama. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Sekali kita tengok. Kata Dr. Mustafa As-Sibai, ketika Nabi jumpa Jibril, Nabi tak tahu kata tu Jibril, dan Nabi terkejut. Dan Nabi tidak pernah minta untuk jadi Nabi. Betul tak? Sebab kata Dr. Mustafa, kalaulah Nabi itu berangan nak jadi Nabi, teringin nak jadi Nabi, tentulah ketika Jibril mai dia akan kata apa? Awak yang lambat. Dia tak terkejut lah pasal dia memang duk. Tuan-tuan, apa perasaan saudara terpilih sebagai calon? Saya tak sangka dan saya tak jangka kata saya dipilih oleh pucuk kepimpinan untuk mewakili parti. Tapi saya rasa inilah satu, saya memang tak jangka dan saya pun tidak ada cita-cita. Baju pergi belilah. Tak ada cita-cita. Law ni boleh kata tentang pasal apa? Pasal tak ada kerajaan. Nak kata pun tempoh Aidah ni ada depa angkat sumpah esok jaga. Pasal tu kita kata biar-biar. Saya tak jangka. Tapi macam mana gambar-gambar ni cik dah print? Saya pun tak sangka, tak tahu macam mana dia buat print. Ini tuan-tuan, Badi'uz Zaman Said Nursi, tokoh besar di Turki. Badi'uz Zaman Said Nursi, dia ada satu doa. Dia kata, ya Allah, aku berlindung daripada siasah. Ya Allah, kau jaga aku, jangan biar aku jatuh dalam siasah. Siasah ni politik lah. Politik ni dia politik ni dia adalah seni. Seni ni dia ada lakonan, dia ada real, lakon seni. Kadang-kadang dia watak macam ni, kadang-kadang dia watak macam tu. Ada satu orang, depa cerita kat saya lah, tapi saya tak tahu lah betul tak betul. Dia ni katanya pengurusi bahagian pelancongan dan keugamaan. Portfolio dia pelancongan dan agama. Pelancong dia kira exco lah, kalau kita sebut exco pelancongan dan agama. Yang nak kata seni ni ni. Jadi dia pergilah Songkran, pesta Siam ni kan, pesta Siam Songkran. Dia pergi rasmi. Lepas tu dia pergi masjid. Orang tanya dia, "WB, bukan tak boleh pergi ke pesta Songkran?" Masa tu dia main mungkin majlis musabaqah ke apa ke. Oh, dia kata memang tak boleh. Memang tak boleh. Tapi bukan WBP ke? Bukan WB ke rasmi pesta? Oh, yang tu exco pelancongan. Dia lah juga exco pelancongan tu. Yang main rasmi musabaqah ni, yang saya main ni exco agama. Tuan-tuan faham? Siapa dia exco agama pelancongan? Dia tu lah juga. Maksudnya masa dia pergi Songkran tu, exco agama tu dia tak di masjid. Masa dia balik pada Songkran tu nak main musabaqah, dia pakai balik baju exco. Tuan-tuan nak tahu politik hak tu lah. Faham? Kalau tak faham, tunggu 5 bulan. So kita sambung. Dia kata apa? Dia kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ummuna. Kita sebut ummuna. Ummuna artinya mak kita. Aisyah ni mak kita. Kita tak boleh sebutlah ummi, pasal dia bukan mak kita saja. Dia mak orang beriman. Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, dan ayah dia.
Dia kata mula-mula sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang baik. Sekali lagi saya akan cerita wahyu mai dekat Nabi tu macam mana. Tapi tuan-tuan dengar dulu apa yang Dr. Mustafa bawa dalam hadis ni. Dia kata mula-mula sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang baik di dalam tidur. Apa yang Nabi nampak? Nabi melihat di dalam mimpi itu cahaya seperti fajar subuh. Fajar ni bukan matahari tuan-tuan. InsyaAllah kita nak cerita ni pasal subuh 7.30. Subuh terbit apa? Fajar. Kan Quran kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyam ilal layl. Tu Quran sebut tu. Quran kata apa? Makan dan minumlah kamu daripada malam tu sampai kepada kamu hatta yatabayyan, sehingga jelas kepada kamu khaytul abyad, benang putih. Benang putih tu merujuk kepada cahaya subuh. Jadi lagi tak terbit cahaya putih subuh tu, hampa makanlah. Benang hitam tu merujuk kepada apa? Malam lah. Boleh? Jadi Nabi nampak macam cahaya subuh tu. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengasingkan diri baginda. Baginda berkhalwat di Gua Hira untuk beberapa malam. Pergi duduk dalam gua. Okey tuan-tuan. Saya nak sebut pada tuan-tuan isu gua ni sikit. Gua. Kita tak nafikan sebelum dilantik menjadi rasul memang Nabi pi gua. Masa tu wahyu tak turun lagi. Tak jumpa lagi Jibril. Nabi pergi ke gua ini untuk apa? Berkhalwat. Syak lagi depa duk dengar hujung-hujung sambil depa duk kupas udang sambil depa duk pepak ketam. Nabi berkhalwat. Allahu akbar pok ni kuih sakan. Nabi khalwat. Aku duk ingatkan depa duk kata kat ulama ya, dekat Nabi pun depa kata, jahannam ngaji gampok ni. Ni kalau kita tu kail sejengkal, laut Sungai Baru jangan duk pergi mengai. Khalwat artinya apa? Bersendirian. Sebab itu Arab dia sebut jamban tu, bilik ayam tu Baitul Khala. Tuan-tuan pergi jamban berjemaah. Ni hampa jah satu kot lah. Jah satu depa pergi berjemaah. Cikgu kami nak pergi bilik ayam. Jadi tu cerah dalam kelas tu, pergi duk nuri dalam bilik ayam. Baitul Khala artinya apa? Tempat kita nak bersunyi. Tak pernah lagi orang bawa, jom pergi dah bilik ayam. Tak ada. Pergi sorang-sorang. Jadi dia berkhalwah, dia duduk sorang-sorang. Hatta isteri dia tak ikut. Pergi untuk apa? Kerana dia nak mengasingkan diri dia daripada kehidupan yang rosak di tanah Arab. Sebab itu ada bab kita memencilkan diri ketika masyarakat rosak. Kita uzlah, bisa dengar uzlah. Kita bawa diri. Tapi mana lagi bagus? Tuan-tuan tengok masyarakat rosak, tuan-tuan masuk pi dakwah ataupun tuan-tuan pi lari, pi duduk nak kawan ke, pi duduk belah Bukit Cabang ke, mana bagus? Ulama kata Nabi ni lepas dia lantik jadi Nabi, dia tak lari lah.
dia duduk dalam masyarakat. Sebab kalau orang baik-baik lari, kalau orang-orang saleh lagu tuan-tuan semua lari tengok rosak, lari tengok rosak, lari, maka yang tinggal dalam masyarakat itu orang-orang yang rosak. Tuan-tuan faham tak? Jika orang yang baik tidak ada, maka orang jahat akan mengambil peluang. So kita sembuh. Baik, lepas tu dia kata apa lagi? Okey. Cuma lepas Nabi dilantik menjadi rasul, ditabalkan menjadi rasul, declare kata dia rasul, dia pergi masuk gua lagi. Datangkan satu riwayat Nabi pergi gua lepas jadi rasul ni tak ada, melainkan dalam peristiwa hijrah tu lari sembunyi. Sebab saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, apabila kita sebut ibadah, bila kita sebut ta'abbud lillah, kita ibadat kepada Allah, tidak ada tempat yang paling afdal, yang paling tepat melainkan masjid. Tuan-tuan nak semayang, main masjid. Nak berzikir, main masjid. Nak baca Quran, main masjid. Tuan-tuan nak buat ibadat apa? I'tikaf dan sebagainya, masjid. Kita duk nampak bini dia duk main seorang. Tanya, Haji, di mana lama tak nampak? Dia pergi Gua Sami. Dua Gua Sami. Dalam tu saya bisa masuk sikit je. Dalam tu. Dia pergi buat apa? Dia menanti Jibril. Salah satu daripada ciri-ciri ajaran sesat, dia mengajak pengikut dia jauh daripada masjid. Beware. Kalau kawan tuan-tuan dia kata, jom, aku dah jumpa mursyid. Mursyid ni orang yang bagi petunjuk. Rashid, mursyid. Arsyada yurshidu, mursyid. Orang yang bagi irsyad, dia panggil. Masjid mana? Kita pun tanya, masjid mana? Kita tak pergi masjid. Lepas tu kita pergi mana? Kita ada tempat hanya 12 orang. Nanti aku main ambil hang dengan kereta. Ajaran apa? Kalau dia kata dewan ke, apa-apa ke, tak mana bangunan center ke, no problem lah. Sebab itu tuan-tuan, ajaran yang benar, ajaran yang berani untuk dibentangkan, dan tak ada benda, nothing to hide. Pasal itu kita live. Pasal tak ada benda kita nak sembunyi. Hampa boleh dengar, hampa boleh tengok. Tapi kalau ni saya tak mau ajak panjang lah, nak bagi mudah faham. Pi pun tak boleh habaq korang. Ni jangan duk habaq kat bini hang. Tapi ni aku nak keluar ni, aku kalau keluar pergi mana, aku tak boleh kena habaq kat dia. Hang pelik. Aku nak keluar pergi mana, pergi habaq kat dia. Yang aku tak habaq pun pergi kerja. Tu pun aku kena tangkap gambar, hantar ke dia, sudah sampai. Tak boleh habaq ke dia. Pasal Tok Guru pesan, yang ni dia panggil apa? Tuan-tuan dengar perkataan ni. Sir wa hazar. Kita kena sir, kita kena sembunyi. Yang kedua, kita kena berhati-hati. Takut apa? Takut mereka ni semua nanti pergi report ke apa. Hang nak takut apa kalau ajaran betul? Ajaran yang pi bawah pokok, yang pi langgur, yang buat mana-mana halatah apa berimpun pokok depa tu ajaran apa? Ajaran yang menyimpang. Ada tu gerakan-gerakan apa? Mai di masjid. Ataupun kalau tak boleh buat di masjid, contohnya masjid tak benar ke apa ke, buat di tempat yang terbuka, ada live. Sebab itu live ni penting. Sebab kita tak ada benda nak sembunyi. Semua orang boleh dengar. Bukan kita nak ajak meruntuhkan kerajaan ke, ajak ajaran apa ke, menikah batin ke apa ke. Tak ada. Pasal itu semua live, semua ada rakaman. So beware. Dia kata, takut ke? Takut mereka pi pusing tuan-tuan. Kita ni ikut sunnah.
Kawan ni pula baru sehari dua ni ya kena mayang Jumaat. Bukan kata lohok Jumaat tu pun baru kena. Ikut sunnah. Hang biasa dengar tak Nabi pergi Gua Hira? Betul dulu ada. Ustazah duk abang lu kafar dulu ada pergi Gua Hira. Oh dia umur 30-an duk ingat awak kafar lagi. Hak tu lah tu. Oh sungguh betul Nabi pergi masuk gua. Dia pun takkan ingat. Awak masa UPKK dulu ya. Pergi gua. Masuk gua. Boleh kita habaq kawan? Tak boleh. Pasal apa? Kita fasa dakwah Mekah. Semua hujah-hujah ni betul, tapi dia pi pusing pada tempat yang tak betul. So tuan-tuan, mana-mana ajaran yang duk berselindung, yang duk bersembunyi, yang tak bagi habaq ke orang, yang tak bagi duk cerita ke orang, tinggalkan. Ini besar kemungkinan ajaran yang menyimpang. Macam mana orang? Lepas tu, macam mana kita nak ajak dia? Kalau dia betul-betul nak ikut kita, kita kena bai'ah. Apa dia pula bai'ah ni? Aku tak pernah dengar. Hang kena sumpah janji. Ada ajaran mana tak tahu tuan-tuan. Nak kena bai'ah ni, dia hirih tangan ni bagi luka. Ni macam geng black metal, Black Sabbath. Tahu Black Sabbath? Bisa dengar Black Sabbath? Dia black metal ni ada mazhab banyak. Black Sabbath, black ni. Dia bukan satu mazhab ya. Black Sabbath tu, black jenis hantu-hantu. Dia kena hirih ni. Dia ada upacara pasang lilin pula. So ada tarikat ni dia cuek darah. Saya yang tahu hirih darah sumpah janji ni, tuan-tuan tahu geng mana? Haisan Gihin. Haisan Gihin, buku sejarah tingkatan berapa atas kongsi gelap dulu ni. Dalam buku sejarah saya sebut ya tu buku sejarah. Bukan tahu mana pun. Wisakan ustaz ni nama kongsi gelap dia. Haisan Gihin, kongsi gelap zaman British Jepun dulu ni, cerita dulu dalam buku sejarah tingkatan 3 ke tingkatan 4 je. Sebut pergi tuan-tuan dengar. Wisakan. Tahu tak kongsi gelap, Tailo, Taikong apa semua ni nak jadi abang adik apa semua ni, depa kena baik, bukanlah baik depa kena pi kat Tok Sami, Tok Kong apa semua. Sifu. Kan? Tailo. Dia akan jadi adik-beradik. Pasal itu bila dia cop tu, kita akan pertahankan adik-beradik kita. Mari sebahagian tarikat ni. Tarikat bukan tarikat betul, tarikat mana ni? Dia pergi buat ala-ala tu bai'ah darah. Lagi dahsyat depa bawa pergi mana tu bai'ah. Tengok video. Tengoklah video tu. Bai'ah di Pulau Besar Melaka. Naik bot. Sakan ajaran kita ni ajaran makrifat 38. Naik bot pergi bai'ah. Pegang ni. Macam apa ni? Tuan-tuan bisa tengok tu cerita orang putih tu yang pegang ramai-ramai yang transfer power. Dia pegang ramai tu macam tu. Okey, pegang. Maka kami dengan ini bersumpah laknat jika melanggar apa yang disuruh oleh guru mursyid, maka terlaknatlah kami dan keturunan kami, terpisahlah suami dan isteri. Itu dia. Kita mau buat juga sekali tu. Pulau Ketam boleh? Ada tempat Pulau Ketam? Sewa bot sendiri, ajak tuan-tuan semua. Maka dengan ini kami melantik Ustaz Muhammad Rizal sebagai mursyid hidup dan mati kami, mempertahankan dia. Tiap-tiap bulan kami akan sumbang. Tuan-tuan ni saya nak bawa pergi syurga ni. Bukan nak bawa pergi Kuala Lumpur, nak bawa pergi syurga. Kami ada guru kami, guru mursyid kami Ustaz Muhammad Rizal. Hidup mati
Tu yang anak mai tegur pak ni ajaran apa ni bertengkar pasal apa? Dia sudah taksu. Dia sudah sampai kepada satu tahap. Ini tak ada dalam agama. Bai'ah kita dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini bai'ah kita. Bai'ah tok guru apa? Tok guru tu kalau betul dengan Allah dan Rasul, betul kita ikut dia. Tapi kalau mai pelik, mai dia kata, dia tengok-tengok kita bawa bini dia. Bawa bini kita. Segak. Bini siapa ni? Bini saya, Tuan Guru. Tiba-tiba Tuan Guru diam, pejam mata. Jibril telah sampai kepada aku. Jibril selalu. Yang tak sat muka tak apa elok tu, Jibril tak main pula. Tapi tuan-tuan, ini yang ni Tok Bomo punya banyak baca ayat Quran lintang pukang, sebut apa benda tak ketahuan, ramai orang duk ikut. Ni saya nak bongkar pada tuan-tuan ni. Yang duk ada view ribu-ribu. Banyak duit. Semua ni bomo atau bomo. Saya tak malah nak sebut, tapi kalau tengok perlu kita sebut, kita kena sebut nama-nama ni pasal masyarakat tertipu. Jibril mai abang. Baru Jibril abang apa? Tok Guru, isteri hang ni telah dimuliakan. Awak Tok Guru mulia jadi macam mana? Dia terpilih menjadi pendamping mursyid. Oh. Dan bang. Azal tu tuan-tuan, kita sambung. Hadis tak habis.
Okey. So tuan-tuan, kita sambung sikit. Dia kata bermula setelah Nabi melihat cahaya di dalam mimpinya, Nabi menjendiri di Gua Hira beberapa lama malamnya. Setelah itu baginda pulang kepada isterinya Khadijah untuk mendapatkan bekal, hinggalah datang wahyu yang pertama di Gua Hira. Lalu malaikat berkata, bacalah. Lalu baginda menjawab, aku tidak pandai membaca. Kemudian Nabi dipeluk dengan kuat, dilepaskan, dan dikatakan lagi, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku tidak pandai membaca. Lantas Nabi dipeluk dengan kuat sekali lagi, dilepaskan, dan sekali lagi Jibril berkata, bacalah. Lalu dijawab oleh Nabi perkara yang sama, tidaklah aku pandai membaca, ma ana biqari. Sekali lagi baginda dipeluk dengan pelukan yang sangat kuat untuk kali yang ketiga, lalu dilepaskan. Kemudian Nabi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga kepada ayat yang kelima. Baik. Setelah itu pulanglah Nabi bertemu dengan Khadijah dalam keadaan takut. Lantas baginda berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Lalu baginda selimut dengan rasa gerun dan gemetar yang beransur hilang. Baginda menceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku kepada dirinya di Gua Hira. Akhirnya baginda berkata, aku bimbang dan takut sesuatu yang buruk menimpa aku. Lantas Khadijah yang setia mendengar daripada tadi, dia jawab. Kata dia, tidak, demi Allah, sama sekali Allah tidak akan menghinakan engkau. Dia sebut perkataan Allah. Dia pun masa tu tak tahu kata Nabi dia jadi Rasul. Cuma dia terus jawab bila Nabi berkata, aku bimbang perkara yang buruk berlaku pada aku. Sebab dia terkejut. Tiba-tiba mari kepada dia satu makhluk, suruh dia baca. Kemudian kata Khadijah, engkau menghubungkan silaturrahim, engkau menanggung kesusahan, menolong orang yang susah, berlaku baik kepada tetamu, engkau menegakkan kebenaran. Tak mungkin Tuhan menganiaya engkau. Khadijah sebut kebaikan Nabi. Takkan Tuhan nak penayang? Kau orang bagus. Lalu Khadijah bawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Saya nak berhenti dekat tu. Berapa pengajaran kita boleh ambil? Nombor satu, Nabi SAW bila dia pergi ke Gua Hira, dia memang tak boleh terima dan dia tak boleh masuk dengan sikap dan kehidupan orang Arab. Teruk. Nabi ni tak jadi Rasul lagi, dia tak berkenan dah ni kelaku, perangai, sikap ni. Salah satu dia apa Syahibah? Ingat tak? Flashback balik. Kita ni terjun pergi part nombor berapa dah? Ingat balik. Masa Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah, Jibril mari
belah dada dia, basuh jantung hati dia, letak balik, menunjukkan bersihnya hati Nabi tu sehingga dia tak boleh menerima dan dia tak boleh masuk benda yang kotor dalam jiwa dan hidup dia. Demikian kita nak bagi tahu pada tuan-tuan, hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan iman, dia tak boleh duduk dan dia tak boleh terima benda yang tak elok. Situ kadang-kadang bila tuan-tuan yang memang duduk dalam suasana iman, bi'ah salihah, bila kita duduk dengan orang yang bercakap kotor, kita duduk dengan orang yang suasana kita tak selesa, bukan jiwa kita. Tuan-tuan nak tahu bersih tak bersih diri kita ni, hati kita, kita tak boleh masuk tau. Kita tak biasa duduk, bukan kita sombong tak, benda tu salah. Orang perempuan umpamanya, dia duduk dalam suasana jenis duk suka mencakap bab orang, duk suka mengata orang, dia bukan macam tu. Dan jiwa dia jiwa bersih, dia tak boleh duduk. Itu hang dia ada warak sangat ha? Bukan masalah warak, masalah perkataan tu salah, dia tak boleh masuk. Dia tak reti nak kata orang, hang duk lama-lama kami ajak, hang jadi tekong pula. Tu. Kita besok tuan-tuan, ramai orang dia dah tak boleh dah. Ramai orang-orang yang dia kata saya dulu memang ni saya duk buat tapi lah saya tak mau. Pasal jiwa dia dah kosong, dah terisi dengan iman. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar cerita Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kan? Hafalan dia sangat ajaib. Al-Imam Syafi'i ni satu orang manusia yang sangat kuat hafalan dia. Dahsyat. Dahsyat tak dahsyat? Dia telah hafal Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik tu sebelum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, Muwatta Imam Malik ni, kitab Imam Malik tulis tu, kitab tu bukan ada hadis ya. Ada pendapat sahabat, ada athar tabi'in, ada semua. Dia hafal. Dia hafal. Sebab itu bila dia pergi kat Imam Malik, mula-mula dia bawa surat tau. Surat daripada gubernur. Kira dia panggil dalam bahasa Arab tazkiyah, recommendation. So bila dia pergi, Imam Syafi'i nak jumpa Imam Malik ni, Imam Darul Hijrah besar. Khalifah pun hormat pada dia. Imam besar, alim. Malik bin Anas. Yang sahabat Nabi nama apa? Anas bin Malik, yang tertukar pula. Malik bin. Dia kata ni, bawa main surat gubernur. Dia aja, tak ada apa. Dia tak heran. Taraf ulama dulu. Sebab itu kalau kita tengok Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni dia alim dalam haji. Dia di Mekah. Khalifah mai daripada Dimashq, mai buat haji, beratur. Khalifah. Atha ni ulama ya, kulit hitam pula tu. Atha ni kulit hitam, negro. Khalifah mai. Ni nak cakap tajuk apa? Dia tanya khalifah ni nak cakap tajuk apa? Kalau tajuk pentadbiran pemerintahan, okey, saya nak berhenti sat fatwa ni, depa tanya soalan ni sat. Saya nak jawab lu hak kerajaan ni. Khalifah kata dah, nak tanya bab haji. Dia tak hampir beratur. Orang lain beratur dan apa tu beratur. Tapi yang kata ulama haibah dia tu, dia tak ada kepentingan. Okey, baik. Akhirnya Imam Syafi'i boleh mengajilah dengan Imam Malik pasal dia hafal Muwatta. Okey, pendek cerita, dia tertengok satu perempuan. Bukan dia tengok, tertengok satu perempuan. Bila dia tengok perempuan tu, dia tak boleh hafal. Cerita ni masyhur, dia tak boleh hafal. Dia hafal, dia lupa, dia hafal. Tara dia tu dia kata tak boleh hafal. Syakautu. Dia kata syakautu, aku mengadu kepada Waqi' ibn Jarrah. Su'ul hifz. Aku ni hafal payah nak boleh. Taklah pula Waqi' kata, habis makan kismis. Ataupun ni, kami minum ayat terang hati. Ataupun Waqi' kata,
Hang makan semut ke? Kan makan kepala ikan. Waqi' kata dekat dia, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' kata dekat Imam Syafi'i, nak bagi hafal kuat ni, hang kena jangan buat maksiat. Kerana ilmu itu nur. Dan ilmu yang nur, cahaya, dia tidak boleh bercampur dengan maksiat. Buah yang paling besar nak bagi lekat ilmu, tak boleh ada maksiat. Pasal maksiat ni apa dia? Dalam hadis maksiat tu apa? Nuqtatun sauda. Nabi kata bila kita buat satu maksiat, nuqtah, ada satu tak dia titik hitam, tak dia titik hitam, tak dia titik hitam, nuqtah sauda. Banyak sangat legam. Bila melegam, tang mana hak putih nak masuk? Dia tendang keluar. Tu je buah dia. Minum banyak terang hati, duk buat maksiat, kelam. Nampak? So Nabi ni bersih dah hati dia. Nak abang kata hati tu, jantung hati tu, nak ilmu ke iman ke. Sebab itu bila sahabat mai tanya dekat Nabi, apa dia tu dosa? Nabi kata apa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Nabi kata yang dikatakan dosa, benda yang salah itu, hati hang tak sedar, hati hang tak syok. Lepas itu kalau kita buat dosa, kita rasa tak syok, rasa tak syok. Nak tahu hati tuan-tuan tu bagus tak bagus, bersih tak bersih. Bila buat salah, contoh apa dia salah? Bukanlah salah besar. Kadang-kadang semayang kita terlewat pun kita rasa tak nang duk. Orang yang memang hati kelam, gelap, tak ada apa ni, tak mayang pun tak rasa apa. Mayang luhuk ni. Ni dak esok. Tak ada anak ni. Tak ada rasa apa. Tapi orang yang hati dia bersih, hati dia hidayah, hati dia ada taufiq, dia tak mayang jemaah pun, dia rasa macam kelam dunia ni. Tak lalu makan hari tu. Bersih hati dia. Tu yang kata Nabi berkata ismu. Kemudian Nabi kata tanya hati. Nabi kata istafti. Nabi kata minta fatwa dengan hatimu. Maksud kalau kita nak buat satu benda, kalau tak ada tanya ustaz ke tak ada tengok Quran hadis, tengok hati kita. Saya tak apa sedap ustaz. Kalau tak apa sedap, nanti dulu, hold dulu. Pasal apa? Hati orang beriman. Nabi kata apa? Allah kata apa dalam hadis tu? Siapa yang dia menjadi wali aku, dalam hadis tu kan, dia melihat dengan penglihatan aku, dia mendengar dengan pendengaran aku. Artinya Allah guide dia. Sebab itu orang-orang yang dekat dengan Allah, bila dia cakap, kita kena ambil erti kok. Dia panggil apa? Firasat mukmin. Satu orang soleh, semayang, bagus. Ni nak tanya Tok Guru, dia saya ni, Tok Guru nak tanya ni, Sat, aku hari ni tak kena rokok jadi penin. Ambil main rokok, ambil dahil. Ni tak payah tanya. Kelam, ngasak. Tanya orang saleh. Bukan nak kata dia tu dapat wahyu dah, tapi ilham, firasat orang beriman tu jaga. Bila dia cakap tu, hati-hati. Kadang-kadang orang beriman ni Allah jaga dia. Bila satu orang nak main buhung dia walaupun dia tak kenal kawan tu, tapi dia main perasaan tu. Orang ni kena hati-hati. Yang tu dia panggil firasat mukmin. Macam mana tuan-tuan nak dapat benda tu? Tuan-tuan kena bersihkan hati dengan zikir, salat, tahajud. Allah akan guide tuan-tuan. Payah. Tu cerita dia. Baik. Kemudian okey, sikit tentang ilmu Quran. Turun ayat pertama dia kata Iqra. Tapi yang duduk pertama dalam Quran Fatihah. Ni sedikit ilmu ulumul Quran. Kalau nak ikut pada tertib mesti apa? Iqra dulu. Tapi bila kita buka Quran di kalangan ulama-ulama Quran seperti yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi dan yang lain-lainnya, dia kata yang susun Quran patutnya
Turun Iqra, Iqra. Turun surah ni, letak nombor 2. Ikut tertib. No, Quran susunan dia tak ikut tertib. Kadang-kadang turun kemudian duk dulu, turun dulu duk kemudian. Apa manfaat untuk kita? Di kalangan ulama dia kata apa? Susunan ini bersifat tauqifi. Tauqifi ni artinya apa? Nak letak surah ni dulu ke surah ni? Allah abang. Hak ni dulu. Hak tu dulu. Hak ni kemudian sikit. Siapa yang atur susunan tu by siapa? Allah. Tauqifi, wahyu turun abang. Jadi kita tak boleh baca ikut dan. Dia ikut tu. So kalau qul huwallah dulu, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, baca qul huwallah dulu, lepas tu baru qul a'udzu birabbil falaq. Kita tak boleh langkau lah. Pasal apa? Pasal yang atur ni bukan ijtihad, tapi Allah atur. Kita ikut hak tertib tu. Dia ikut tu. Pasal tu tuan-tuan kalau tanya, masih apa ada surah ni susun ikut ni, yang numai yang ni? Allah tauqif. Kita ikut. Itu pandangan yang pertama. Baik. Lepas dah balik tu dia takut. Tengok tabiat orang takut, dia selimut. Nabi ni bashar, dia manusia. Bila manusia dia mesti rasa. Tuan-tuan iman kuat pun cerin tak kadang-kadang bulu rumah. Cerin. Balik sorang-sorang kot jalan. Tata dengar bunyi prak. Awak abang nampak pecah peluh. Tak tahu tak ada apa, malu abang kat bini. 3 kali dah pergi umrah, takkan takut hantui. Tapi berasa tu takut tu pasal kan. Balik, okey, tengok. Dia suruh apa? Selimut. Orang takut dia akan selimut. Bagus Aisyah ni, psikologi. Bagus Khadijah ni. Okey, pertama tuan-tuan, yang cerita ni Aisyah, yang jadi ni Khadijah. Bagus Khadijah ni, bila Nabi balik, dia tak serang, tak ketahuan hala. Ini ilmu psikologi. Orang yang cerdik, dia bercakap pada masa yang sesuai, pada waktu dan tempat yang sesuai. Tuan-tuan tiru Khadijah elok-elok. Tuan-tuan selamat jadi bini yang dicintai. Macam mana nak jadi bini yang disukai oleh suami, suami yang disukai oleh isteri? Tengok nak bercakap tang mana yang betul nak bercakap. Dah tahu kata laki tu mungkin kerja Grab, dah melilau satu hari kangak dengan hangat, dengan penat apa semua. Balik-balik mai, beli telur. Kawan tu dari dah kena maki dah dengan orang silap rumah hantar. Beli telur. Tu tak beli lah tu, orang dah habang dah, jenis lupa, benda tu pun tak boleh ingat. Berapa kali dah habang. Tuan-tuan, silap hari bulan bertelur di diri dia. Ilmu rumah tangga ni tak payah habis beratus-ratus ribu nak pergi duk bayar konsultan, pergi bayar psikologi. Baca hadis, mai mengaji sirah, selamat rumah tangga. Khadijah balik mai, selimut. Sepatah tak cakap. Dia hanya cakap lepas Nabi cerita, nampak? Sepatah dia tak kata. Suruh selimut, ambil selimut. Serap, tengok. Pasal kawan tu duk takut. Jangan. Harta siapa kanda? Harta kawan kanda. Kawan kanda siapa kanda? Kawan kanda ni. Kawan kanda siapa? Duk tanya siapa, sekali lagi aku tanam mang sekali. Dia tanya. Lepas tu bila tengok, dia tak tanya pasal apa semua dia sengat. Lepas tu Nabi cerita pasal apa. Bila Nabi cerita, itulah the right time dia nak kongsi. Kadang-kadang bukan dia tak mau kongsi, tapi dia perlukan masa. Kita main push dulu, melentuk. Dia cerita. Dia kata apa semua. Tengok Khadijah, bagus. Dia, bila laki dia kata, aku takutlah benda tak elok jadi. Dia pujuk. Dia sebut benda yang elok. Dia kata, ini memujuk. Dia tak kata, tu dia lah. Dia saya kata. Duk buat takut, yang duk pergi sengak seorang. Buat apa? Pasal kawan tu takut, kita kena apa? Jangan menambah kerungsingan dia. Jangan, kalau dia duk cerita masalah kita, jangan apa. Dia duk cerita tempat kerja apa semua. Isteri yang bagus, bila suami duk luah masalah di tempat kerja, bila suami tanya,
Anak-anak macam mana? Anak-anak semua bagus, baru, semua elok, semua dah teratur apa semua. Ini yang bagus. Tapi suami cerita, abang habis dah cerita masalah abang. Dengar ni. Hak sulung ni cikgu panggil pula ni. Hak nombor 2 ni tadi pergi sekolah apa jadi pula berkelip. Apa ni? So kita kena satu orang panas, kita kena jadi sejuk. Ini pengajaran sirah. Dia kata kita mengaji sirah kan mengaji tajuk rumah tangga pula ni. Tak, ini bukan masalah sirah. Ini agama ajar kita melalui kehidupan Nabi kita. Nampak anda? Baik. Lepas tu, dia bawa pergi jumpa orang Waraqah. Apa pengajaran dia? Bila kita ada masalah, kita pergi cari the right person untuk share. Jangan simpan. Bila simpan, kita duk simpan, meletup. Cari the right person untuk kita luh macam Nabi ni, Waraqah ni. Nampak tuan? So yang banyak duk jadi kadang-kadang bunuh diri apa merian apa semua tu, banyak kes-kes yang anxiety apa semua, depression ni pasal dia duk peram seorang. Dia need to meet someone, pilih hak betul. Jangan pilih ni Waraqah. Ni orang yang alim, orang yang ada kelayakan. Dia laki aku macam ni. Aku dah habaq kat hang. Laki tu kalau tak ada pun hang tak rugi. Dia balik sekejap lagi, hang suruh surat tu, hang suruh dia sign. Pukul 6 hang keluar rumah bawa anak-anak. Jangan. So, Quran suruh kita cari apa? Tuan-tuan tengok kisah 100 orang yang dia bunuh. Mula-mula dia tanya, boleh tak aku nak bertaubat? Tak boleh. Siap, mati. Dia tanya pula orang kedua, boleh aku bertaubat? Ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Hang bunuh berapa ratus orang pun Tuhan boleh ampun hang. Tengok. Orang yang betul, dia jawab dengan jawapan yang betul. Bukan semua orang kita boleh tanya. Silap bulan tanya ya, masuk neraka. Padahal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Aqulu ma sami'tum. Saya dahului apa yang tuan-tuan dengar dengan saya memohon astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.